pertama saya nak beritahu, dia ada pro dan kontra. Apa juga pengumuman yang bakal dibuat oleh kerajaan, boleh saya anggap sebagai suicide mission. Kenapa saya kata ianya satu suicide mission? Contohnya, hari ni orang isi minyak tangki penuh RM2.05. Kalau orang pakai Camry tadi isi minyak tangki penuh berapa? RM150. Cuba kau kalikan RM3.55 kali dengan 70 liter, 248. Kalau hari ni kerajaan membuat keputusan tarik balik subsidi minyak, apa akan berlaku? Daripada isi minyak RON 95 ni full tank RM150, tiba-tiba kerajaan kena bayar RM248. Berapa ringgit ekstra? RM98 ekstra. Itulah yang saya cakap. Ini suicide mission. Tetapi sebuah kerajaan tidak boleh diperintah dengan menggunakan kaedah populis. Datuk Seri Najib mengambil pendekatan yang dia tahu risiko dia. Kita laksanakan GST umpamanya. GST at least kita akan dapat ekstra berbanding dengan SST 2014 kutipan SST hanya sekitar 18 bilion. 2017 kutipan GST ialah sekitar 44.3 bilion. Itu pun berbeza dekat 26 bilion. Bila ada GST ni, kita dapat extra income dalam 30 bilion. So, benda ni memang tak popular. Tetapi negara perlu laksanakan. Kalau negara tak laksanakan, negara tidak akan ada fixed income yang boleh menampung. We need to diversify our source of income. Kita perlu mempelbagaikan sumber pendapatan kita. Dan makin hari saiz ekonomi kita makin besar, maka perbezaan itu akan menjadi lebih ketara. Pendapatan yang dapat kita tambah melalui GST ni akan lebih besar. Dan GST ni, orang yang belanja lebih, orang kaya, mereka tidak ada pilihan, mereka kena bayar lebih. Orang yang belanja kurang, mereka akan bayar kurang. Tetapi barang-barang keperluan asas, beras, gula, sayur, barang-barang pertanian, peternakan dan sebagainya, barang-barang ni tidak ada GST. Ada yang dikategorikan sebagai zero rated, ada GST tapi kadarnya kosong, tak ada GST. Yang mana keperluan-keperluan sampingan, keperluan asas tambahan, contohnya pendidikan, kesihatan, ini pun keperluan asas juga tetapi ianya tax exempted, maknanya dikecualikan daripada GST. So, benda ni tak popular. Datuk Seri Najib memang tahu benda ni tak popular, tetapi negara perlu laksana. Contohnya Howard di Australia kalah dalam pilihan raya, tapi dia buat juga sebab dia yakin benda tu betul. So, ini memang suicide mission lah. So, kalau misalnya Datuk Seri Anwar mengambil pendekatan, dia fikir soal negara dulu, dia sebenarnya mengambil risiko yang boleh dikategorikan dalam kategori bunuh diri. So, kerajaan mesti betul-betul bijaksana. Macam mana dia boleh spread. Dia tak boleh buat secara mendadak. Tak boleh terus daripada RM2.05 terus pergi ke RM3.55. Tak boleh. Tapi ada risiko ni juga. Kalau tanya dengan saya, you got to do it now. Supaya kita dapat normalisasikan balik. Macam sebelum ni. Tetapi kalau kita buat, kita gradual lah. Macam contohnya lah Iran. Iran dia buat gradually 6 kali. Ada risiko dia. Risikonya apa? Daripada kau kena maki sekali, kau kena maki 6 kali setiap tahun. Setiap tahun, minyak naik. Itu sebabnya lah, saya tak faham lah macam mana kita dah cantik dah 2014, kita dah apungkan minyak mengikut harga pasaran, tak ada lagi subsidi. Siapa nak buat kerja pergi patah balik ni? Saya tak perasan zaman mana. Mungkin zaman Mahathir. Sistem perundangan, sistem kehakiman kita semenjak lama lagi adalah satu sistem yang kita banggai hingga pada tahun 1988. 1988 ada sejarah yang agak hebat. 1988 juga adalah satu era yang mana ditulis oleh seorang profesor perundangan constitutional law expert yang dulu berkhidmat di Universiti Malaya. Seorang pemikir yang agak dahsyat taraf dunia yang mengatakan sistem perundangan kita, constitutional law kita yang paling tinggi. Dan ini berpunca daripada satu kes bernama John Peter Bertelsen. Ini dalam zaman Dr. Mahathir, di mana dua Asian Wall Street Journal punya jurnalis telah disingkirkan keluar daripada negara dan permit pekerjaan mereka ditamatkan dengan serta-merta tanpa diberi peluang untuk mereka membela diri. Jadi akhirnya kes ini telah naik kepada Mahkamah Supreme Court masa itu, Mahkamah Agung, sama dengan Mahkamah Persekutuan sekarang ini. Dan hakim-hakim yang ada di situ termasuk Hakim Saleh Abbas, Yusufi Abdul Kadir dan kalau tak salah saya Wan Sulaiman. Mereka telah pun menegur kerajaan dan telah pun membenarkan rayuan Bertelsen ini dan mengatakan itu adalah satu perkara yang silap sebab Menteri Dalam Negeri tidak memberi peluang untuk mereka ini memberi jawapan kenapa mereka tidak bersalah dengan apa-apa tuduhan yang telah pun dilemparkan. Sebab ini adalah satu
kebenaran ataupun permit yang sudah ada is a revocation. Jadi kes itu dikatakan adalah the highlight of our judicial system. Sistem kehakiman yang paling tinggi, world standard, at least sama dengan standard-standard yang dipamerkan oleh negara-negara yang lebih maju daripada kita di Commonwealth dan juga di dunia. Tapi dalam tahun 88 juga kita telah melihat di mana Lord President, iaitu Saleh Abbas sendiri, telah pun disingkirkan dan di impeachment proses telah dijalankan. Dan beliau dan kalau tak salah saya lagi 2 hakim Mahkamah Agung disingkirkan. Dan daripada itu juga kita lihat kes UMNO 11 di mana kita telah merayu bahawa UMNO tidak harus sebagai satu parti, tidak harus diharamkan, tetapi apa yang patut diharamkan ialah mesyuarat agung UMNO, bukan parti itu. Dan bila rayuan itu tiba di Mahkamah Agung, kita sudah jangka ini adalah satu perkara yang akan dimainkan daripada politik ke dalam badan kehakiman, dan benar dengan kepercayaan kita kalah dengan begitu teruk. Itu telah pun mengurangkan kepercayaan ramai daripada orang-orang kita. In fact, I think the whole country, seluruh negara yang sudah hilang kepercayaan dengan sistem kehakiman kita. Itu tahun 88. Daripada 88 hingga sekarang, dia macam pendulum. Dia turun naik kita punya kepercayaan kepada sistem kehakiman. Ada kadang-kala yang kita lihat dalam mungkin 1 tahun atau 2 tahun, kita lihat sistem kehakiman itu semenjak 88 hingga sekarang amat baik. Tetapi yang menjunang turun dalam keadaan yang berlainan sekali di dalam era-era yang lain hingga ke hari ini. Ke hari ini, dengan keputusan yang kita dapati di dalam kes Datuk Seri Najib, sungguh pun saya adalah peguam pembela bagi Datuk Seri Najib. Memang dengan cara itu ataupun dengan itu kita mungkin buat sangkaan bahawa memang saya bias. Mungkin saya ada biasness tu, mungkin saya ada. Tetapi saya minta orang ramai cuba fikirkan satu perkara saja. Kita tak kisah sama ada seseorang itu salah atau tidak. Tetapi yang harus kita fikirkan ialah cara-cara ia diadili. Sistem pembicaraan harus adil. Sebab merit sahaja bukan merupakan sistem kehakiman yang penuh. Proses bicara adalah mustahak. Kadang-kadang ianya lebih mustahak daripada sistem-sistem yang lain dalam sistem keadilan. Jadi bayangkan kalau kita ataupun anak-anak kita ataupun cucu kita pada satu hari disamakan tindakan seperti apa yang telah berlaku kepada Datuk Seri Najib dalam kes dadah, dalam kes bunuh, dalam kes rompak atau apa-apa kes pun. Bayangkan kalau anak kita, cucu kita didapati salah tanpa beliau didengari berkenaan dengan pembelaan beliau. Sama ada dalam pembicaraan ataupun di rayuan di peringkat-peringkat yang tertentu. Kalau ini kita lihat dari segi objektif, jangan kita padamkan objektiviti itu dengan melihat ini Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib memang salah, daripada mula dia salah. Jadi it has been politicized. Jadi politicization ini telah terlampau mendalam sehingga kan orang ramai dan juga banyak orang yang lain tidak dapat melihat sama ada Datuk Seri Najib ini benar-benar salah ataupun adakah beliau ini mendapati satu proses pengadilan yang adil supaya kita tahu, kita puas hati yang dia ni betul-betul salah. Sekarang setakat ini oleh sebab peringkat yang paling tinggi, kes dia itu tidak didengari langsung. Yang memburukkan lagi ialah kes beliau tidak didengari sebab peguam baru yang represent Datuk Seri Najib ini telah mengatakan beliau tidak sedia sebab beribu-ribu dokumen, beribu-ribu muka surat yang beliau harus baca dan kaji. Jadi beliau belum lagi bersedia. Oleh sebab beliau tak bersedia, kes itu harus ditundakan pada tarikh yang lain. Tetapi apa yang berlaku ialah the opposite. Datuk Seri Najib yang peguam tak boleh buat submission. Hakim Mahkamah Persekutuan pula minta pendakwa raya membuat submission, membuat hujah-hujah. Jadi soalan yang saya nak tanyakan ini ialah kenapa pendakwa raya diminta berhujah? Berhujah untuk apa? Sebab rayuan belum didengari. Jadi macam mana kita nak matikan rayuan dalam satu hujahan daripada pendakwa raya? Walhal rayuan daripada orang yang didapati salah tu belum lagi dikemukakan. Jadi ini adalah double jeopardy. Satu, tidak memberikan beliau peluang untuk berhujah sebab masa tidak mencukupi. Kedua ialah dah tak dengar dia, kita dengar pula lawan dia untuk memburukkan dia lagi. Jadi ini amat mengejutkan. Tak pernah saya lihat dalam mana-mana sistem di dalam dunia ini, lebih-lebih lagi di dalam Commonwealth. Saya tak pernah. Ini kita jangan spekulat. Kita orang bawah ni mungkin mempunyai pandangan-pandangan. Tetapi orang yang berada di atas itu, mereka lebih tahu prestasi setiap kementerian, prestasi setiap menteri, prestasi setiap timbalan menteri. Jadi mereka juga lebih memahami jika ada tanggungjawab yang terlalu besar perlu dipecahkan, maka tak kira lah berapa jumlah menteri dan timbalan menteri yang perlu diwujudkan, kementerian baru yang perlu diwujudkan, ataupun mungkin tak mustahil juga ada kementerian yang akan digabungkan. Ada juga yang beranggapan bahawa perlu diwujudkan kementerian wilayah. Tetapi kalau tiba-tiba menteri di Jabatan Perdana Menteri itu memikul tugas menteri wilayah, sama, maknanya kalau dulu satu department dia jaga, sekarang dia kena jaga dua. Tapi bawah dia tu mungkin dia tambah jumlah timbalan menteri pun possible juga. Jadi apa pun kita nak beritahu bahawa setiap keputusan itu setelah diteliti dengan sedalam-dalamnya dan dibincangkan di kalangan ketua-ketua komponen utama di dalam kerajaan perpaduan ini. Saya rasa dia tak beri kesan kerana Perdana Menteri tetap orang yang sama, timbalan Perdana Menteri pun mungkin tetap orang yang sama. Pertukaran portfolio saja
orang tengok siapa Perdana Menteri, itu yang paling penting. Yang kedua, orang mungkin tengok siapa Menteri Kewangan, siapa yang menjaga MITI, siapa yang menjaga ekonomi. Ini antara portfolio-portfolio penting yang orang mungkin pandang. Tapi saya yakin setiap kabinet reshuffle ataupun rombakan kabinet, ianya adalah untuk memastikan bahawa jentera kerajaan, anggota pentadbiran yang dilantik untuk memegang portfolio setiap kementerian itu akan dapat menyumbang dengan lebih baik. So, pelabur pun tahu bahawa tidak ada kerajaan yang akan rosakkan kabinet ini. Sudah pasti mereka akan cuba memperbaiki kabinet mereka.